Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sesi kita dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga 10. Mudah-mudahan dibaca, diulang dan dihafal serta dihayati maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada kali ini untuk mengisi masa lapang kita, mudah-mudahan mendengar sedikit tazkirah atau peringatan buat kita semua. Penonton, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk kepada manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan dan penerangan serta perincian bagi petunjuk tersebut, dan ia adalah Al-Furqan, iaitu yang membezakan antara yang hak dan batil, yang benar dan yang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai kitab yang mana ianya adalah la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kehidupan kepada kita di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk yang merupakan Al-Quran, yang merupakan agama Islam, dan petunjuk tersebut mestilah menjadi panduan kita. Dan petunjuk di dalam Al-Quran datang dalam pelbagai bentuk.
antaranya seperti hukum hakam yang kita tahu dalam Al-Quran, adanya kewajipan ibadat-ibadat tertentu, haramnya makanan-makanan tertentu, dan hukum hakam yang lainnya. Dan ada juga di dalam Al-Quran dinyatakan kisah-kisah sebagai pengajaran, sebab atau hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita gali dan mengambil ibrah serta pengajaran daripadanya. Maka petunjuk di dalam Al-Quran itu tidaklah statik, tidaklah jumud atau terhad kepada masa dan keadaan tertentu sahaja. Bahkan ia bersifat dinamik. Ia adalah petunjuk yang lengkap dan sesuai bagi setiap masa dan keadaan. Dalam masa yang sama, hadirin, penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran sebagai syifa atau penawar, penyembuh bagi apa yang berada di dalam dada kita, iaitu hati atau jiwa kita. Apatah lagi kita dalam menempuh dunia yang moden. Mungkin boleh kita fikirkan dolok-dolok dalam kalangan nenek, datuk dan moyang kita, cabaran kehidupan mereka lebih kepada fizikal. Cabaran kehidupan mereka lebih kepada kerja yang berat. Tapi kita kini itu kebanyakan atau banyak dalam kalangan kita yang bekerja menggunakan minda, bekerja menggunakan akal, lebih menggunakan akal pemikiran. Maka kepenatan atau cabaran dari sudut psikologi ataupun dari sudut mental merupakan satu cabaran yang amat besar, khususnya pada zaman kita. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi orang beriman menghadapi apa-apa sahaja dugaan, baiknya fizikal, baiknya mental, dan semualah keadaan dalam kehidupan kita. Jadi para pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada sesi kali itu saya nak kongsikan satu tajuk, atau saya nak kongsikan berkenaan dengan Sayyidatina Maryam alaihissalam dan bagaimana beliau menghadapi trauma psikologi ataupun cabaran psikologi yang beliau hadapi, terutamanya ketika mendapat berita dan ketika mengandungkan serta melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi siapakah Sayyidatina Maryam alaihissalam? Maryam binti Imran alaihissalam, nama yang tidak asing lagi dalam kalangan muslimin, ibunda kepada Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang mempunyai ketakwaan yang tinggi, membesar di rumah Allah yang mulia, iaitu Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila malaikat berkata kepada Maryam, utusan Allah, yakni Jibril alaihi salam, disuruh untuk mengkhabarkan kepada Maryam, innallaha astafaki, wahai Maryam, Allah telah memilih engkau, wa tahharaki, dan menyucikan engkau, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilih atau memuliakan engkau berbanding melebihi nisa'il alamin, perempuan-perempuan lain di alam ini. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, wahai Maryam, bergantunglah kepada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi Maryam alaihi salam, Allah muatkan namanya di dalam Al-Quran, Allah catatkan sejarahnya di dalam Al-Quran. Bahkan Allah juga sifatkan beliau sebagai siddiqah dalam ayatnya, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya, yakni ibu kepada Isa ibnu Maryam, adalah seorang siddiqah yang benar lagi membenarkan. Maka Maryam alaihissalam adalah wanita yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperakui kemuliaannya. Jadi apa sebenarnya kisah yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam? Sayyidatina Maryam alaihissalam seorang hamba Allah yang taat, yang salihah, yang sentiasa beribadah, bahkannya memencilkan dirinya daripada keluarganya semata-mata
untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, dan sebutkanlah atau catatkanlah di dalam kitab, yakni dalam Al-Quran, berkenaan atau tentang dengan Maryam, idzin tabadat, apabila dia mengasingkan diri atau mengalihkan dirinya daripada keluarganya, makanan syarqiyya, ke satu tempat yang jauh, iaitu satu tempat yang jauh ke timur. Maka bila Sayyidatina Maryam alaihissalam pada satu harinya ketikanya sedang beribadah, dia didatangi oleh seorang lelaki yang sempurna, yang baik rupanya. Kata Allah Ta'ala, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, dan kami hantar kepada mereka ar-ruh, yakni Jibril alaihi salam. Fatamatsala laha basharan sawiyya, maka ia menyerupai seorang lelaki yang baik dan lelaki yang sempurna. Jadi malaikat Jibril datang kepada Sayyidatina Maryam alaihi salam, datang dalam keadaan baik, datang dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Maryam yang merupakan seorang wanita salihah yang tidak ingin langsung dipalit dengan apa-apa fitnah, makanya berkata pada ketika qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, aku berlindung daripada Ar-Rahman, yakni Allah, daripada engkau sekiranya engkau bertakwa. Seumpama Maryam madah dengan Jibril alaihi salam, mun kau seorang yang bertakwa maka jangan dekati aku. Sebab orang perempuan sepatutnya kan sifatnya nasib boleh bergaul secara bebas dengan lelaki melalui dengan tujuan dan ikatan yang tertentu. Jadi Sayyidatina Maryam madah a'udzu birrahman, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, in kunta taqiyya, sekiranya engkau adalah hambanya yang bertakwa. Tapi Jibril alaihi salam pun mengakui dan menjelaskan apa sebabnya datang kepada Sayyidatina Maryam. Lalu katanya, qala innama ana rasulu rabbik, sesungguhnya aku tu pesuruh yang dihantar, utusan yang dihantar oleh Tuhanmu, li'ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk aku mengkhabarkan tentang engkau, aku mengkhabarkan kepadamu bahawa engkau akan memperolehi seorang anak yang baik sifatnya, seorang anak yang sempurna sifatnya. Lalu Maryam alaihi salam cemas. Utusan datang daripada Allah. Malaikat Jibril adalah utusan Allah, mengkhabarkan beliau adalah siddiqah yang membenarkan apa-apa sahaja kebaikan yang datang daripada Allah. Maka nya cemas. Lalu nya madah anna yakunu li ghulam. Nya madah dengan Jibril dengan keadaan cemas, dengan keadaan takut. Macam ni boleh dapat anak, macam ni aku boleh, bagaimanakah aku boleh hamil seorang anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Walam aku baghiyya, dan aku tidak pernah melampaui batas, iaitu aku si pernah berzina. Sebab logik akalnya seorang manusia si akan dapat hamil atau mengandung melainkan apabila melakukan hubungan tubuh badan antara lelaki dan perempuan. Bingung Maryam alaihi salam mendengar penjelasan atau pengkhabaran daripada Jibril, lalu diterangkan oleh Jibril, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin, macam ialah nak dikhabarkan oleh Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala madah huwa alayya hayyin, ia adalah perkara mudah, ia adalah perkara yang aku boleh lakukan, si ada masalah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Al-Qadir. Allah Ta'ala Tuhan yang mampu untuk melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya, yakni urusan Allah, apabila dia mengkehendaki sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun, dia akan mengatakan jadilah, maka jadilah perkara
tersebut. Maka Allah Ta'ala madah walinaj'alahu ayatul linnas wa rahmatan minna, dan Allah jadikan Isa yang akan dikandung oleh Maryam pada ketika itu ayatul linnas, satu tanda-tanda kebesaran Allah untuk diperlihatkan kepada manusia, wa rahmatum minna, dan rahmat daripadanya. Ayatul linnas sebab kita akan langgar di penghujung kisah kelak mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Wa rahmatum minna, rahmat daripada Allah sebab Isa datang membawa kebenaran, Isa datang membawa kitab, Isa datang membawa agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana amran maqdiya, lalu Allah nutup ayatnya dengan perkataan wa kana amran maqdiya, dan itulah urusan atau ketetapan yang Allah Ta'ala dah perintahkan. Jadi bila dah tahu bahawa ia adalah perintah Allah dan ia adalah kehendak Allah, maka Maryam alaihi salam reda dan mengandunglah dan hamillah Maryam alaihi salam, dan ia dalam keadaan hamil dia pergi mencari tempat yang jauh dan terpencil. Carinya tempat untuk bersembunyi supaya si dilihat oleh orang. Fahamalathu fantabadat bihi maqanan qasiyya. Pergilah maka hamillah beliau yakni Maryam alaihi salam, dan dia mencari tempat yang jauh dan terpencil sehingga datang keadaan dah sakit yang teramat, dah sakit nak melahirkan. Maka ibu yang melahirkan merasa sangat sakit, mencari tempat untuk berteduh, mencari tempat untuk bersandar. Maka tersandarlah beliau di satu pohon tamar. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah, maka datanglah kepadanya kesakitan yang menyebabkan ia tersandar di pohon tamar. Lalu Maryam alaihi salam dalam keadaan sakit yang jamadah, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Wahai tu Maryam alaihi salam berkata, ya laitani, alangkah bagusnya, mittu qabla hadha, bagus lagi mun aku tok mati sebelum tu, wa kuntu nasiyan mansiya, sehinggalah aku dilupakan oleh manusia-manusia atau dilupakan oleh orang lain tentang aku. Dan kata-kata Maryam tu merupakan harapan untuk mati, tapi bukanlah harapan untuknya mati disebabkannya si tahan lagi dengan ujian, dengan kesakitan. Bahkan apa yang paling dirisaukan adalah tentang fitnah tentang agamanya. Macam ni seorang yang salihah, seorang yang bersih, seorang yang suci nak menghadapi keadaan yang dia mengandung. Apa kata orang lain kelak? Maka fitnah ialah yang dirisaukannya, ialah seperti mana yang dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, sambungan daripada ayat tadi, dah sakit Sayyidatina Maryam alaihi salam, bersandarnya di pelepah atau bersandarnya di pohon tamar, maka lahirlah Isa alaihi salam, anak Maryam alaihi salam yang si berbapa. Bayangkan nerima berita, takutnya Sayyidatina Maryam tadi dalam keadaan trauma lah, secara psikologinya dah bilanya hamil, bersalin lagi, maka ada lagi kesakitan dari sudut fizikalnya. Maka ujian kepada Sayyidatina Maryam tu merupakan ujian yang sangat berat, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Lalunya menggembirakan ibunya dengan datang menyeru daripada bawah lepasnya lahir, ya. Dikatakan seruan yang datang daripada Nabi Isa sendiri, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya. Maka datanglah seruan atau datang suara daripada bawahnya, dikatakan sama ada wahyu daripada Allah, dan dikatakan juga adalah suara Nabi Isa alaihi salam. Ya madah, janganlah engkau bersedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Allah dah menjadikan di bawah engkau tu ada punca air, ada satu sungai yang kecil untuk dinikmati. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Kemudian
Maryam alaihi salam disuruh menggoncangkan wahuzzi ilaik, dan disuruh kepada engkau untuk menggoncang jid'in nakhlah, iaitu pohon tamar tadi, agar jatuh, tusaqit alaiki rutaban janiyya, supaya jatuh ke atas kamu atau jatuh kepada kamu buah-buah rutab, iaitu buah tamar yang masih segar untuk dinikmati. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah daripada buah tamar ya, dan minumlah daripada air sungai yang mengalir tadi, wa qarri aina, dan tenangkanlah dirimu. Dalam masa yang sama dah disuruh tenang, dah melahirkan anak, dah disuruh makan dan minum dan menenangkan diri. Allah Ta'ala berpesan kepada Sayyidatina Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahada, mun kau nampak salah seorang ataupun mun kau nampak mana-mana orang yang cuba nak bertanya, yang cuba nak mengganggu kamu, faquli, maka katakanlah, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, yakni Tuhanku, aku bernazar untuk menahan diri daripada bercakap-cakap. Bermaknanya bernazar kepada Tuhan bahawa aku akan bercakap dengan mana-mana manusia. Jadi itu adalah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidatina Maryam. Apa hikmahnya? Lepas habis tu kita akan kongsikan. Baik. Dah melahirkan anak, dah dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pesanan tersebut, maka Maryam alaihi salam membawa anaknya Isa balik kepada kaumnya, balik kepada tempat penempatan orang ramai, lalu terusnya ditempelak oleh kaumnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, dia datang kepada kaumnya membawanya, yakni membawa Isa alaihi salam. Qalu ya Maryam, wahai Maryam, kata orang-orang kampungnya, laqad ji'ti syai'an fariya, kau tu dah melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang badah lagi, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'an saw, wahai ukhtu Harun, wahai Maryam, adik-beradik kepada Harun, bukan Harun Nabi Harun yang beradik dengan Nabi Musa, tapi Harun orang saleh dalam kalangan Bani Israel. Yang madah, wahai kakak atau adik kepada Harun, bapa kau dulu bukanlah seorang yang jahat, bukanlah seorang yang tidak baik. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan tidak pula ibumu seorang yang melampaui batas. Bayangkan macam ni manusia, dan kita tahu sifat manusia. Bila datang seorang yang dilihat melakukan kejahatan, selain nak nganuk dirinya, maka diungkit juga, kena singkot keluarga. Bapa kau orang baik, mak kau orang baik. Maryam alaihi salam bapaknya Imran, yang Allah catatkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, seorang yang saleh, seorang yang abid juga. Nah, diwarisi keabidannya ataupun kesungguhannya beribadah oleh Sayyidatina Maryam. Tapi bila terjadi kedatuk, maka kaumnya ataupun orang-orang kampungnya berasa hairan dan mempersoalkan, bahkan menempelak Maryam alaihi salam yang sedang membawa Isa alaihi salam pada ketika ya. Maka Maryam pun menunjuk ke arah anaknya dalam keadaan yang ngembak anaknya tadi, dan Allah Ta'ala memerintahkannya untuk diam, jangan berkelakar. Maka apa jadi pola Sayyidatina Maryam alaihi salam? Ditunjuk anaknya Nabi Isa alaihi salam dengan tunjukkan, maksudnya dalam keadaan si kelakar, cuma diisyaratkan kepada anaknya. Maka kehairananlah, pelik bin ajaib, kata orang kampungnya pada ketika yang melihat keadaan Maryam alaihi salam cuma menunjukkan anaknya, lalu sidaknya madah. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, macam ni kami orang nak kelakar dengan biak yang masih berumur dalam buayan, masih bayi lagi. Dan pastilah isyarat Maryam ya, bahkan pengorbanan Maryam selama-lama ya, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi hamba Allah yang umpama Maryam, seorang
yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah taala datangkan bantuan. Maka terlahirlah dan terzahirlah mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi, masih kecil, si terfikir di akal kita. Akan tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala mengatasi segalanya. Si kecil alaihi salam itu berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Akulah Abdullah, akulah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah beri kepada aku alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabinya. Nabi Isa alaihi salam disuruh oleh Allah berkelakar, bercakap dalam keadaannya masih bayi, sehingga menimbulkan yang pada asalnya menimbulkan kebingungan, lalu menjadi satu ayah atau satu tanda-tanda kebesaran Allah pada ketika itu. Dipadah lagi Nabi Isa si kecil pada waktu ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku diberkati di mana sahaja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati wa ma dumtu hayya, dan Allah wasiatkan atau pesankan aku untuk salat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selagi mana aku hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah perintahkan aku, Allah jadikan aku seorang yang taat kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah jadikan aku seorang yang sombong, apatah lagi menderhakai ibuku. Jadi ialah yang pengakhiran kisah daripada Sayyidatina Maryam alaihi salam menerima berita bahawanya akan mengandungkan seorang anak, sehinggalah lahir anaknya Nabi Isa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala bantu Maryam alaihi salam dengan bantuan yang banyak, sehingga akhirnya membuktikan bahawanya bukanlah seperti yang dituduh oleh orang-orang sekeliling pada ketika itu. Ialah sedikit sebanyak kisah Maryam alaihi salam ketika melahirkan atau mengandung, daripada mengandungkan dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam kisah tu sebenarnya syarat dengan fakta dan penuh dengan ibrah, pengajaran. Yang mana pun kita nak rungkai satu persatu fakta dari sudut sejarahnya, dan apakah ibrah daripada sejarahnya, dan dari sudut ibrah tindakan atau kelakuan yang dipolah oleh Maryam alaihi salam, sangat banyak. Dan hari itu saya cuma nak kongsikan apa yang boleh kita ambil sebagai panduan dan pengajaran berkenaan dengan tindakan-tindakan Maryam alaihi salam, yang mananya dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam sepanjang kisah ya, dalamnya menghadapi trauma psikologi. Kena saya panggilnya sebagai trauma psikologi. Bayangkan seorang yang salihah, seorang yang baik, seorang yang taat, mendapat beritanya akan mengandung, dan ia membenarkan berita tersebut sebab ia berita yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Jibril alaihi salam. Nerima berita ya, kemudian diuji lagi berita yang memang benar, dan mengandunglahnya sehinggalah melahirkan Nabi Isa, dan cabarannya juga dalam menghadapi keadaan selepasnya. Dan kita perhatikan dalam setiap bibit-bibit kisah ya tadi ada tindakan-tindakan Sayyidatina Maryam dan ajaran-ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang menghadapi apa-apa bentuk trauma psikologi yang datang dalam kehidupannya. Jadi mudah-mudahan saya pilih untuk berkongsi tentang langkah-langkah tu sebagai satu terapi psikologi atau psikoterapi, supaya kita dapat menjadikannya panduan dan amalan dalam kehidupan kita, dalam kerangka kita tu nak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Di awal tadi saya dah kongsikan bahawa Allah turunkan Al-Quran tu sebagai panduan, dan panduan tu bukan terhad kepada hukum hakam sahaja, termasuklah panduan untuk kita ngambil ibrah dan pengajaran daripada kisah-kisah yang ada dalamnya. Bahkan lebih-lebih lagi, nya adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa
atau penawar, penyembuh bagi apa yang ada dalam hati, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan psikologi kita, Al-Quran merupakan rujukan yang terbaik untuk kita menghadapinya. Jadi yang saya nak kongsikan ada 9 perkara secara ringkasnya, dan 9 perkara tu saya perolehi daripada tulisan Dr. Fauziah Salih Al-Khulaifi, salah seorang pensyarah di salah sebuah universiti di Arab Saudi, di mana Dr. Fauziah tu dah melakukan satu kajian dan dia mengeluarkan istinbat atau hasil daripada kajiannya 9 perkara atau 9 tindakan yang diambil oleh Sayyidatina Maryam alaihissalam dalam kisah yang dah kita kongsikan tadi. Pengajaran yang pertamanya adalah pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu, yakni ibu kepada Maryam, adalah seorang siddiqah, seorang yang membenarkan, dan apa yang dibenarkan olehnya adalah membenarkan segala kebaikan, apatah lagi kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Jibril alaihi salam datang kepada Sayyidatina Maryam mengkhabarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan untuknya anak yang berupa Isa alaihi salam, kejadian tersebut mengejutkan. Kejadian tersebut menimbulkan perasaan cemas kepada Sayyidatina Maryam. Tapi beliau alaihi salam menerimanya dengan pasrah dengan takdir Allah, dan buktinya adalah tindakan-tindakan yang telah dilakukan olehnya. Munnya bukan orang yang pasrah dengan takdir Allah, munnya menyerah atau melawan, bahkan tidak reda dengan takdir Allah tersebut, maka kita akan lihat dia mengambil tindakan-tindakan yang masuk akal ataupun tindakan yang bertentangan dengan fitrah orang yang reda. Adapun Maryam alaihi salam, Sayyidatina Maryam telah menghadapinya dengan pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan reda dan pasrah berserah kepada Allah tersebut menyebabkan Sayyidatina Maryam boleh menghadapinya dengan baik dan menghadapi ujian tersebut dengan lancar. Baik. Kemudian yang keduanya adalah bersendirian sementara waktu. Dalam kisah yang kita kongsikan tadi, bila nerima berita bahawanya akan menghamilkan ataupun akan mengandungkan anaknya, yakni Isa ibnu Maryam, maka Sayyidatina Maryam mengambil langkah untuk pergi ke tempat yang terpencil untuknya bersendirian. Allah Ta'ala berfirman, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Maka dengan dia hamil akan Isa, dan dia mencari tempat yang jauh dan terpencil untuknya bersendirian. Tapi mun kita lihat, Maryam alaihi salam bersendirian sementara waktu. Sebab di akhir kisah tadi Allah Ta'ala madah lagi, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Dia balik kepada kaumnya membawa Isa alaihi salam. Maka bersendiriannya ya sementara waktu untuk menenangkan diri, untuk menyelesaikan masalah, dan dia akan kembali ke kehidupan kebiasaannya, pergi kepada masyarakat. Macam biarlah kita sepatutnya dalam menghadapi apa-apa ujian, terutamanya ujian yang berkaitan dengan mental ataupun psikologi. Maksudnya bersendiriannya bukanlah selama-lamanya. Sebab kita tu hidup di muka bumi, kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga. Jadi dalam nak menyelesaikan masalah, bersendiriannya memang salah satu penyelesaian. Tapi sifat bersendiriannya adalah sementara waktu, mungkin untuk menenangkan jiwa atau menyelesaikan sesuatu perkara. Baik. Seterusnya, sabar. Sejujurnya dengan Allah akan bala dan musibah yang menimpa. Allah Subhanahu wa taala mengajar Sayyidatina Maryam untuknya bersabar
dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Dan kesabaran dan kejujuran Sayyidatina Maryam dalam menghadapi ujian tu, jujur dengan maksud sabarnya ya sabar yang benar, bukan sabar di mulut saja. Walaupun Sayyidatina Maryam, kita dah sebutkan tadi bahawanya madah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Nya berkata, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku adalah dan aku akan dilupakan oleh orang lain, nasyam mansiya. Walaupun Sayyidatina Maryam madah kedaya, tapi sebutannya tadi bukanlah bermaknanya putus harapan, nya hilang sabar, tapi kata-kata Maryam tersebut adalah catatan daripada Allah Subhanahu wa taala nak menggambarkan bahawa Sayyidatina Maryam risau akan fitnah yang akan terjadi pada agamanya, iaitu seorang salihah boleh mengandung. Maka perkataannya tadi bukan menafikan kesabarannya, tapi apa yang menunjukkan kesabaran beliau alaihassalam adalah beliau, iaitu Maryam alaihassalam, menghadapi kesakitannya, yang mana kesakitan tersebut tidak menghalangnya untuk berusaha. Bermakna dalam keadaannya sakit, dia tetap mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaannya sakit, dia bersandar di pokok tamar, menunggu waktu kelahiran, melahirkan anak, makan dan minum. Maka keadaan semua yang menunjukkannya seorang yang sabar dan tidak berputus asa. Baik, pengajaran yang keempat, keluar dari lingkungan kesedihan. Maryam alaihissalam bila dengar bila dengar pengkhabaran daripada Jibril alaihissalam, Sayyidatina Maryam rasa terkejut, cemas. Bahkan apabila bersendirian, pasti timbul perasaan sedih, mengenangkan apalah nasib dirinya, apakah yang akan jadi lepas tu. Dan manusia pun, kita manusia biasa macam kita tu, bila menghadapi ujian macam ni juga perasaan kita. Dapat sesuatu berita yang mengejutkan, kemudian kita pun takut, kita pun bersendirian, kemudian kita pun ada rasa sedih. Maka macam ni yang menghadapi, ya Allah Subhanahu wa taala madah fanadaha min tahtiha alla tahzani. Maka datang suara daripada bawahnya, dikatakan Isa alaihi salam yang madah alla tahzani, janganlah engkau bersedih. Dalam tafsir Ibn Sa'di rahimahullah, yang madah maksud Allah taala madah jangan bersedih, bermaksud jangan engkau murung, jangan engkau gelisah. Sebab apa? Murung dan gelisah ya tidak membawa manfaat. Sebaliknya, sibukkanlah diri dengan perkara yang mendatangkan manfaat, seperti mana disuruh Maryam untuk lepas daripada Allah tahzani, janganlah kamu bersedih ya. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah jadikan di bawahmu satu sungai Sariya, iaitu satu sungai yang mengalir. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya, dan goncangkanlah pohon tamar itu supaya jatuh buah-buah rutab ke atasmu. Fakuli washrabi wa qarri aina, makan dan minumlah kamu dan tenangkanlah diri kamu. Maka disuruh Maryam untuk sibukkan dengan perkara lain. Disibukkan bahawa adanya sungai, adanya pokok tamar, digoncangkan pokok tamar untuk menjatuhkan rutab atau buah kurma yang segar. Boleh makan buah kurma yang segar dan minum dan tenangkan diri. Maka menyibukkan diri daripada perkara lain untuk keluar daripada lingkungan kesedihannya merupakan antara psikoterapi atau terapi psikologi untuk seseorang yang menghadapi apa-apa trauma dalam bentuk psikologinya. Tapi jangan kita lupa, perasaan sedih itu normal. Rasa sedih ya adalah sifat manusia. Hatta Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW ada amul hazn atau amul huzn,
Ada ketika tahunnya ditimpa pelbagai ujian, Sayyidatina Khadijah meninggal, datuknya meninggal, bapa saudaranya meninggal, maka Nabi dalam keadaan sedih. Sebab perasaan sedih itu normal. Cuma agama kita ngajar, jangan biarkan perasaan sedih yang menguasai diri kita sehingganya mendatangkan kemudaratan. Dalam bahasa mudahnya yang lain, sedih-sedih pun jangan sampai si makan, jangan sampai si minum, jangan sampai kita si molah apa-apa yang keperluan harian kita. Sebab kesan daripada kesedihannya tadi mendatangkan kemudaratan. Sebab ialah dalam tafsir yang saya sebutkan tadi, bahawa bila Allah madah alla tahzani, jangan kau bersedih dengan maksud jangan kau murung, jangan kau gelisah. Sebab perasaan sedih yang normal. Tapi bila sedih yang membawa kepada kemurungan, sedih yang membawa kepada gelisah, maka perkara tersebut akan memudaratkan seseorang. Seterusnya, pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian, seorang yang mesti mengingati nikmat Allah, yang mana nikmat Allah ya adalah nikmat yang tidak terbilang. Dalam ayat yang sama tadi, dalam kisah Sayyidatina Maryam, bila Allah Subhanahu wa taala suruh Sayyidatina Maryam atau perintahkan Sayyidatina Maryam bersandar di pohon tamar, lahirlah Isa. Kemudian datanglah Isa tadi madah alla tahzani, jangan kau sedih, Allah dah jadikan Allah dah jadikan di bawahmu ada sungai-sungai, ada anak sungai atau puncak air. Kemudian Allah jadikan ada pohon tamar untuk digoncang dan datanglah dan jatuhlah buah-buah rutab tersebut. Jadi buah rutab, air, nikmat yang Allah beri, fakuli washrabi, makan dan minumlah, wa qarri aina, dan tenangkanlah dirimu. Maka ia merupakan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Apakah pesanan ataupun apa inti pesanannya? Nak diajarkan kepada kita bahawa nikmat dan musibah ya merupakan warna-warni dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita nerima nikmat, ada kalanya kita nerima musibah. Sehingga Nabi SAW madah sifat orang mukmin tu, idza asabathu sarra syakara fakana khairul lah. Bilanya nerima satu kebaikan, satu nikmatnya bersyukur, maka itulah yang terbaik untuknya. Wa idza asabathu dharra, bilanya menerima satu musibah, satu kesusahan, sabara fakana khairul lah, nya bersabar dan itulah yang terbaik untuknya. Dan bila kita tahu nikmat dan musibah yang merupakan warna-warni dalam kehidupan, kita hadapilah. Dan mungkin ada setengah waktunya seorang yang mikir, aku tu semua dalam kehidupan aku susah. Sebab ialah perkara kelima tu tadi dinyatakan mengingati nikmat Allah yang tidak terbilang, supaya kita duduk bila kita menghadapi musibah, kita duduk tenang dan berfikir. Coba hitung daripada kita lahir sehinggalah hari yang kita ditimpa musibah ya. Yang ni banyak lagi sebenarnya. Nikmatkah musibah? Dan pastilah nikmat yang tidak terhitung. Pastilah nikmat yang mendominasi lebih banyak daripada musibah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mun kita nak ngitung nikmat Allah, kata Allah dalam Al-Quran, maka ia tidak akan dapat dihitung. Jadi bila kita memikirkan macam ya dari perspektif ya dan mensyukuri nikmat-nikmat yang kita dapat, maka perbuatan kita ingat akan nikmat Allah tadi, menenangkan jiwa kita tatkala kita menghadapi musibah. Jadi dalam menghadapi musibah ya, sambil mengingati nikmat Allah ya, akan menyebabkan hati kita lebih tenang lagi. Baik, seterusnya menjaga kekuatan badan dan tidak rela menjadi lemah. Allah Ta'ala dalam kisah Sayyidatina Maryam yang kita dah ceritakan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyuruhnya bersandar, kemudian dah lahir ya, dah lahir anak, diberi lagi punca air daripada bawahnya, kemudian ada buah-buah di atas pohon tamar, disuruh makan dan disuruh tenangkan diri. Coba bayangkan dalam keadaan lemah,
dan berseorangan selepas bersalin. Apa yang Allah suruh Maryam untuk buat? Allah suruhnya minum air. Allah suruhnya goncangkan pokok. Maksudnya kuatkan kudratnya tadi untuk menggoncang pokok. Kemudian diberi makan tamar supaya badannya lebih kuat lagi. Sebab Allah Subhanahu wa taala suka hambanya yang kuat. Allah Subhanahu wa taala lebih suka seorang yang beriman dan kuat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang baik, mukmin yang kuat, mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan mukmin yang lemah. Ini ada sifat yang sama, iaitu mukmin. Dua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya baik, sebab di hujung hadis ya Allah Taala, Nabi SAW menyebutkan wa fi kullin khair. Kedua-duanya adalah baik, tapi orang yang baik dan orang yang beriman dannya pun kuat, sama ada dari sudut imannya dan kuat tubuh badannya, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti juga kena disebutkan menjaga kekuatan badan tu sebagai perkara yang keenam dalam langkah-langkah yang diambil oleh Sayyidatina Maryam alaihassalam. Pastilah sebab mengekalkan kecergasan tubuh ya, menimbulkan positivity dalam diri kita. Bayangkan seorang yang lemah gemalai menghadap lagi musibah, maka orang yang akan lebih tidak termotivasi untuk bangkit. Tapi orang yang cergas tubuh badannya, orang yang menjaga kesihatan fizikalnya, makanya akan lebih mudah untuk menguatkan dirinya untuk bangkit semula menghadapi ujian yang dihadapinya. Baik, yang ketujuh daripada pengajaran kisah Sayyidatina Maryam alaihassalam tadi adalah mengesan perubahan yang berlaku dengan cepat dan bertindak mengatasinya. Seorang yang boleh manage apa yang ada dalam apa yang dihadapinya, supaya tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang menyelesaikan. Saya beri satu contoh. Mun kita lapar, kita makan. Mun kita haus, kita minum. Maka janganlah kita rasa haus, tapi yang dipolah kita adalah berjoging contohnya. Perut kita lapar, yang dipolah kita adalah tambah puasa sunat lagi. Maka yang diajarkan oleh agama kita, masalah ya diselesaikan dengan apa yang sepatutnya. Seperti Sayyidatina Maryam alaihassalam, bila Allah Ta'ala madah fakuli washrabi wa qarri aina, dah bersalin. Yang kita tahu pastinya Sayyidatina Maryam pada ketika ya penat fizikalnya, maka Allah suruhnya rehat, makan dan minum, nak menyelesaikan perubahan yang berlaku tadi. Dan dalam menghadapi trauma psikologi, yang mananya daripadanya nerima berita mengandungkan Isa, mengandung tanpa bapa lagi dan melahirkan lagi, maka Allah Ta'ala madahnya wa qarri aina, tenangkan diri kau. Bermakna dari sudut psikologinya pun diselesaikan dengan cara menenangkan diri sendiri. Baik, ya, yang ketujuh. Yang kelapan, berdiam diri dan menyandarkan segala urusan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu daripada kisah yang tadi, bila Allah Taala perintahkan pesan kepada Sayyidatina Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahada, munlah ada seorang atau ada daripada kaummu yang datang kepada kamu, faquli, katakanlah kepadanya, inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Tuhanku bahawa aku tidak akan bercakap ataupun aku akan menahan diri, falan ukallimal yauma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan bercakap kepada sesiapa pun. Jadi Sayyidatina Maryam alaihissalam dilarang oleh Allah Ta'ala untuk bercakap pada ketika ya atas hikmah-hikmah tertentu. Antaranya sebabnya tahu bahawasanya bilanya balik kepada kaumnya,
kaumnya akan menyerangnya, kena kau untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, menuduhnya dengan zina, yang mana kita tahu apa yang akan terjadi mun Sayyidatina Maryam berjawab-jawapan atau bertikam lidah dengan kaumnya, si akan menyelesaikan masalah, bahkan lebih menambah lagi kekecohan yang berlaku. Maka diam pada ketika yang adalah terbaik, sebab munnya ditambah lagi dengan bercakap-cakap atau berbalas-balas dalam keadaan seorang marah, bayangkan jiwa yang sedang dalam keadaan kurang baik, ditambah lagi dengan stres atau bercakap dengan manusia yang pasti si mendatangkan manfaat, diterang kita macam ni pun dia akan melawan balik, ada aja nak pakai kelahi. Maka dalam keadaan ya kita berdiam adalah jalan yang terbaik. Bahkan saya rasa dalam kehidupan seharian kita pun, dalam kehidupan keluarga, suami isteri, bapa dengan anak, ada keadaan yang mungkin kita bercakap yang menambahkan lagi masalah. Jadi berdiam diri yang merupakan salah satu daripada langkah penyelesaian masalah. Adapun bercakap perkara yang mendatangkan manfaat, contohnya memberi penerangan di waktu yang sesuai kepada orang yang sesuai, ataupun meminta nasihat daripada mereka yang kita percayai, maka ia merupakan antara usaha yang baik untuk menyelesaikan masalah. Jadi berdiam diri tadi merupakan salah satu cara, dan jangan lupa menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Sayyidatina Maryam alaihi salam bila nyamadahnya berdiam diri ia adalah disebabkan Allah Ta'ala menasihatkannya untuk melakukan sedemikian. Dan akhir sekali adalah yakin bahawa setiap kesusahan pasti ada kesenangan, setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Yang terakhir itu yang ke-9, pengajaran bahawasanya keyakinan dalam diri ia perlu ada. Macam ni Sayyidatina Maryam alaihi salam, Sayyidatina Maryam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala rakamkan kenangan Maryam alaihi salam daripada awalnya menghadapi kesusahan dan akhirnya dengan usaha dan keyakinan beliau menghadapi masalah tersebut dengan panduan Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam alaihissalam, maka kita yakin bahawa Sayyidatina Maryam pada ketika dalam keadaannya meyakini bahawa Allah akan bantunya, Allah akan datangkan kesenangan daripada kesusahan yang dihadapinya, Allah akan lapangkan dirinya daripada masalah berbanding dengan kesempitan yang sedang dihadapi. Syaratnya adalah dengan berusaha dan mengikut petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala dah ajarkan. Maka kita dapat nangga bahwasanya kisah Maryam alaihi salam, Maryam binti Imran alaihi salam, yang merupakan seorang wanita contoh, wanita mithali dalam agama kita, dan kisah tu syarat dengan pengajaran, khususnya pengajaran yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita bagi mendepani masalah-masalah terutamanya yang berkaitan dengan psikologi, yang berkaitan dengan masalah-masalah mental atau jiwa kita. Bila sebut masalah mental, bukan sakit mental tu semata-mata bermakna gila ataupun bermakna penyakit yang menyebabkan seorang yang si waras, bukan. Tapi dalam konteks atau kerangka kita pada waktu tu, masalah kesihatan mental atau masalah kesihatan psikologi merupakan sesuatu yang datang disebabkan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Mungkin stres kerja kah, mungkin kurang cekap dalam pengurusan kekeluargaan kah, apa-apa lagi masalah, apa-apa di sekeliling kita yang boleh menjadi sebab untuk berlakunya masalah atau trauma dalam psikologi kita. Jadi beberapa panduan dalam Al-Quran tu lah tadi
antara penyelesaian yang boleh kita amalkan dan cuba, dan mudah-mudahan insya-Allah kita yakinnya akan memberi kesan yang baik kepada diri kita. Jadi sebagai penutup atau akhirnya, saya kongsikan beberapa kesimpulan. Yang pertamanya bahawasanya Al-Quran merupakan kalamullah dan ia merupakan mukjizat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai panduan. Bahkan disebut secara khusus lagi nya adalah syifa atau penawar kepada apa yang ada dalam jiwa manusia. Maka bila kita dah tahu sedemikian, kita mengambil ibrah daripada Al-Quran untuk dijadikan panduan dan amalan dalam kehidupan. Bila diamalkan, barulah nya mendatangkan manfaat kebaikan. Mun kita amalkan tadi untuk berubat, maka akan baiklah ataupun akan sembuhlah apa yang nak diubat ya. Mun kita amalkannya untuk berpandukan hukum hakam, maka kita akan mendapat hukum hakam yang tepat dan terbaik. Dan mun kita jadikannya panduan dan amalan sepanjang hidup kita, maka pastilah Allah kurniakan kesejahteraan kepada kita hidup di dunia dan akhirat. Dan secara khususnya kesimpulan bagi kisah Sayyidatina Maryam alaihi salam, dah disebutkan tadi 9 poin, yang mana saya ulang sepintas lalu. Poin yang pertamanya adalah pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya bersendirian sementara waktu. Yang ketiganya sabar sejujurnya dengan Allah akan bala dan musibah yang menimpa. Yang keempat, keluar dari lingkungan kesedihan. Yang kelima, mengingati nikmat Allah yang tidak terbilang. Yang keenam, menjaga kekuatan badan dan tidak rela menjadi lemah. Ketujuh, mengesan perubahan yang berlaku dengan cepat dan bertindak mengatasinya. Yang ke-8, berdiam diri dan menyandarkan segala urusan kepadanya. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, yakin bahawa setiap kesusahan pasti ada kesenangan, setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Dan ialah ke-99 poin yang dah kita kongsikan sebagai pengajaran atau ibrah yang boleh kita ambil daripada kisah Sayyidatina Maryam alaihi salam menghadapi trauma psikologinya dalam mengandungkan serta melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Mudah-mudahan dengan tips dan panduan tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita, akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Saya rasa cukuplah sekadar. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik ia datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.